Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat lagi kita meneruskan siri perbincangan ataupun siri ulang kaji UPKK. Yang mana pada kali ini kita nak bincang berkaitan dengan tajuk ataupun berkaitan dengan pelajaran yang ketiga dalam subjek akidah bagi tahun 4, iaitu tajuknya adalah Allah bersifat dengan kudrah. Okey, Allah bersifat dengan kudrat. Allah bersifat kudrat. Okey. Kita teruskan. Okey, pengertian kudrat. Okey, kudrah bererti Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Okey, kudrat itu bererti Allah Maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Maksudnya semua yang ada di dunia ini, kalau kita kata manusia ke, binatang ke, tumbuhan ke, semuanya, semua makhluk Allah ini adalah di dalam kekuasaan Allah. Allah itu Maha berkuasa ke atas sesuatu. Okey, macam kita pun kita ada guna juga kudrat. Kudrat maksudnya kita ada kuasa. Cuma kudrat Allah dengan kudrat manusia ni dia lain. Allah berkuasa ke atas segala sesuatu. Okey. Itu maksud kudrat. Okey, seterusnya. Dalil sifat kudrat. Okey, dalil sifat kudrat. Dalil naqli, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Fatir ayat yang pertama, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Okey, seterusnya dalil akli. Dalil akli bagi sifat kudrat, iaitu kejadian alam ini membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala mencipta dan mentadbirkan alam ini dengan sempurna. Okey, itu dalil Allah bersifat kudrat. Allah itu Maha berkuasa. Kita tengok aja kejadian alam ni, langit, bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, bukit, bukau, gunung, ganang, ikan di lautan, burung di udara, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala yang cipta dan takbirkan dengan sempurna. Okey, itu dalil akli dan nakli. Okey, seterusnya hukum. Hukum mempercayai Allah bersifat dengan sifat kudrat ini adalah wajib. Kita sebagai orang Islam wajib kita percaya bahawasanya Allah itu yang Maha berkuasa. Tak ada kuasa lain yang boleh menandingi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, seterusnya, kekuasaan Allah. Okey, ini kita nak tengok berkaitan dengan kekuasaan Allah. Okay. Yang pertama, menciptakan langit dan bumi. Dan banyak lagi lah yang Allah ciptakan kesemuanya. Antara perkara yang kita boleh kagumi adalah penciptaan langit dan bumi yang Allah punya kuasa untuk ciptakan langit dan bumi. Okey, seterusnya, mewujudkan alam ini. Adanya alam ini ni bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya alam ini membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Allah Maha berkuasa menghidupkan dan mematikan manusia. Hidup dan mati itu adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak hidupkan ke, Allah nak matikan ke, okey, Allah nak adakan sesuatu, Allah nak meniadakan sesuatu. Itu semua kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu sebelum ni, contohnya COVID ni tak ada, tapi dengan kuasa Allah, tiba-tiba ada penyakit yang bernama COVID. Dulu kita tak pernah dengar pun ayat ataupun perkataan COVID tu apa kan. Cuma sekarang
Kita dah tahu COVID tu adalah sejenis penyakit. Dan kita sama-sama doakan supaya satu hari nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan mematikan COVID ni. Sebab menghidup dan mematikan ataupun mengada atau meniadakan sesuatu itu adalah bidang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang paling maha berkuasa. Okey. Kemudian tiada kuasa lain yang dapat menandingi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada kuasa lain. Tak ada kuasa lain. Tidak ada power yang lain lagi power daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Makanlah super power ke apa ke, tak ada yang boleh ataupun tak ada kuasa lain yang dapat menandingi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya kekuasaan makhluk. Okey, dia berbeza dengan kekuasaan Allah dengan kekuasaan makhluk. Contohnya kita, manusia. Okey. Yang pertamanya, kemampuan manusia itu terbatas. Okey, kemampuan manusia itu ada batasannya. Sedangkan kekuasaan Allah itu tak ada perbatasan, tak ada yang terbatas kekuasaan Allah ni. Dia kuasa semuanya. Sedangkan kita sebagai manusia dia ada keterbatasan. Kalau kita contohnya, kalau nak kata apa, kalau ketua kelas contohnya, okey, di dalam kelas dialah yang mempunyai kuasa untuk mengarahkan murid-murid lain ataupun kawan-kawan dia yang lain di dalam kelas. Nak suruh diam ke, patuh arahan guru ke, dia menggantikan guru masa guru ada meeting ke apa ke, dialah yang paling berkuasa. Namun bila habis je waktu sekolah, kuasa tu dah tak ada. Dia tak boleh nak ambil kuasa ketua kelas tu tadi. Bila dah kat luar sekolah, dia kata, aku kan ketua dekat sekolah, kau kena ikut cakap aku. So, tak boleh. Okay? Itu maksud kemampuan ataupun kuasa manusia tu terbatas. Sampai kat situ je. Ada tahapnya kita dah tak jadi, dah tak ada kuasa tu. Seorang yang contoh kalau dalam alam pekerjaan, contohnya dia seorang pengarah. Walaupun sehebat mana dia pun, dia kena akur yang dia juga manusia biasa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah tak ada, Allah aku kan pengarah. So, suka hati aku dah nak buat apa. Tak boleh. Dia kena tetap juga dia pengarah ke, siapa ke, dia tetap hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia bukan di semua bidang dia punya kuasa. Okey. Kemudian, manusia hanya berjaya membuat sesuatu setelah Allah menyediakan sumbernya. Okay? So, kalau kita kata, kemampuan manusia ataupun kuasa manusia boleh menciptakan kereta. Tapi, siapa yang menjadikan besi? Contoh lagi, manusia mampu ataupun manusia berkuasa ataupun hebat dalam penciptaan kerusi. Tapi kita jangan lupa, kerusi berasal daripada apa? Kalau kerusi kayu contohnya, siapa yang ciptakan kayu? Kayu berasal daripada mana? Pokok. Siapa yang ciptakan pokok? Tetap juga manusia ni berjaya buat sesuatu setelah Allah menyediakan sumbernya. Kalau Allah tak sediakan sumber, tak tahu. Manusia tu tak boleh nak berfikir. Adanya pokok. Kalau pokok ni boleh buat apa? Itu je. Disebabkan ada kayu, manusia pun boleh menciptakan kerusi. Dan idea asal untuk menciptakan kerusi yang ada 4 kaki tu contohnya adalah ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Kita tak boleh lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya Allah punya kuasa. Okey. Okay, next. Kita tengok kepada kesan beriman kepada sifat kudrah. Kesan kita beriman kepada Allah itu maha berkuasa. Okay, yang pertama, bertambah takwa kepada Allah. Kita bertambah takut kepada Allah kerana kita tahu. Kita tahu bahawasanya Allah ini maha berkuasa. Kita tak boleh nak bangga diri. Kalau Allah nak tarik nikmat yang Allah bagi kat kita sekarang ni, sekejap je dia boleh tarik.
Okey, khusyuk dalam beribadat. Okay, bila kita yakin ataupun kita beriman kepada sifat kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lebih khusyuk dalam beribadat. Kemudian mengharapkan keampunan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, seterusnya rasa rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sentiasa ikhlas, wujudnya sifat ikhlas dalam diri, dalam beribadat, dalam apa jua gerak-geri kita. Seterusnya bersyukur dengan segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan jadi insan yang bersyukur, orang yang bersyukur ke atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun pangkat kita, kita yakin bahawasanya itu adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tak bagi, maka kita tak dapat nak kecapi nikmat tersebut. Okey. Dan yang terakhir, menyedari had kemampuan manusia. Kita ada had batasan seorang manusia. Ada perkara yang kita tak mampu nak buat. Sedangkan Allah, semua perkara Allah mampu buat. Okey. Seterusnya, okey. Akibat tidak beriman kepada sifat kudrat. Okey, akibat kalau kita tidak beriman kepada sifat kudrat. Okay, yang pertamanya adalah melakukan maksiat. Kita akan lebih mudah untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berbentuk maksiat, berbentuk maksiat. Kita akan mudah sebab kita tak rasa, kita tak yakin, tidak beriman. Akibat dia kalau kita tidak beriman kepada sifat kudrat ni, kita akan mudah melakukan maksiat. Okay. Seterusnya, hidup tiada keberkatan. Hidup kita tak ada keberkatan. Okey, sifat mazmumah menguasai diri. Yang keempat, melakukan kerosakan. Banyak melakukan kerosakan di muka bumi. Melakukan kerosakan terhadap haiwan, melakukan kerosakan terhadap tumbuh-tumbuhan. Macam-macam kerosakan yang kita akan lakukan sekiranya kita tidak beriman kepada sifat kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, mempercayai kuasa lain. Kita akan lebih mudah mencari dan kita akan mempercayai kuasa lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tidak mensyukuri nikmat Allah. Itulah kesemua ini antaranya adalah akibat tidak beriman kepada sifat kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekadar itu sahaja untuk tajuk perbincangan Allah bersifat kudrah. Semoga dengan video ini dapat membantu para pelajar untuk mengulang kaji subjek UPKK bagi subjek akidah tahun 4 untuk murajaah ataupun ulang kaji balik apa yang telah dipelajari pada di tahun 4 yang telah lalu. Okey, semoga ianya bermanfaat untuk semua dan saya mohon maaf sekiranya ada kesalahan sepanjang bertutur kata ke apa ke, kan. Kalau ada salah tolong tegur-tegurlah. Kalau betul sebar-sebarkan. Okey, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.